Okey, baik kelas. Kita mula dulu. Okey, jadi hari itu kita dah buat isi tersurat. Tersurat pula. Fokus satu. Okey, sekarang kita akan buat fokus kedua. Okey, kita akan buat fokus kedua. Fokus kedua, okey, kita nak ambil bahan satu, dua isi. Bahan dua, dua isi ya. Okey, fokus kedua. Okey, kita ada dua isi. Penyakit yang berpunca daripada benih dan kawalan air. Kehadiran haiwan pemangsa. Yang ini semua apa dia? Cabaran. Cabaran. Kamu ambil cabaran lagi senang. Kekangan pun boleh juga. Okey. Jadi, kita tulis. Cabaran. Kamu terus masuk. Macam ni. Tak payah antara ni semua. Terus masuk je. Cabaran dalam bidang penternakan udang harimau. Penternakan udang harimau ialah apa isi kita? Okay, kita ambil isi kita. Ialah penyakit yang berpunca daripada benih dan kawalan air. Okey. Lepas tu seperkara lagi tu kamu tukarlah. Nanti dia macam salin bulat-bulat kan. Sekarang kamu guna penanda wacana lain. Sementara itu. Kamu boleh gunakan sementara itu. Kalau boleh jangan ulang balik penanda wacana yang sama. Sementara itu, koma, kehadiran haiwan pemangsa juga menjadi kekangan. Juga menjadi kekangan dalam bidang ini. Tak payah cakap bidang penternakan udang harimau sebab you sudah mention awal-awal. Jadi kamu bagi tahu saja dalam bidang ini. Okey. Lepas kita dah ambil dua isi daripada bahan satu, sekarang kita ambil bahan dua pula. Harga udang yang turun naiknya. Lepas tu kondisi air yang tidak sesuai. Okey. Jadi kita masuk seperkara lagi di sinilah. Seperkara lagi, koma. Kondisi air yang tidak sesuai. Okey, kondisi air yang tidak sesuai juga menjadi kondisi air yang tidak sesuai juga menjadi cabaran dalam penternakan. Kita ubah sikit lah. Penternakan udang harimau. Okey. Lepas tu kamu boleh bagi lagi satu penanda wacana. Okey, selain itu seterusnya selanjutnya dah guna. Sementara itu seperkara lagi dah guna. Okey. Lagi apa yang kita boleh guna? Kamu nak tambah di samping itu pun boleh jugalah. Sebab sekarang penanda wacana semua dikira sebagai satu patah perkataan. Okey. Di samping itu lagi satu apa? Harga udang yang turun naiknya. Cabaran lain termasuklah harga udang yang naik turunnya. Okey. Di samping itu cabaran lain termasuklah harga udang yang naik turunnya. Okey. Kamu boleh tulis.
Baik, sekarang kita tengok penutup pula. Okey. Penutupnya. Okey. Senang saja penutupnya. Okey, kita kena tulis kesimpulannya. Okey, kesimpulannya. Okey. Jangan kamu guna semua pihak yang itu tak boleh terima. Saya dah bagi tahu hari itu saya dah bagi tahu tutorial 4 4 dah bagi tahu kamu. Okey, jangan kamu buat kesalahan itu Kamu kena mention dia punya tema. Tema kita apa dia? Tema kita jangan bagi tahu fokus tema. Tema dia adalah penternakan udang harimau. Jadi kamu boleh cakaplah yang tu. Kesimpulannya bidang penternakan udang harimau. Bidang ni apa dia? Kalau bidang kita kena majukan lah. Hendaklah dimajukan ataupun dirancakkan. Dimajukan boleh, dikembangkan boleh, dirancakkan boleh. Keyword dia, saya dah ajar kamu macam mana kita guna kata kunci dia dalam modul dekat modul 4 tu dia ada. Kamu boleh tengok sana. Hendaklah dirancakkan supaya apa dia? Kamu kena bagi tahu dia punya dia punya harapan. Okey, kesimpulannya bidang penternakan udang harimau hendaklah dirancakkan supaya okey, supaya apa? Kita boleh cakaplah supaya dapat okey, harapan dia mungkin meningkatkan ekonomi negara ataupun supaya kita mempunyai sumber protein yang mencukupi, sumber makanan kita kekal, tidak putus. Okey, kamu boleh cakap macam tu. Okey, supaya dapat menambahkan supaya dapat meningkatkan ekonomi negara. Boleh juga. Okey, supaya dapat meningkatkan ekonomi negara, tapi kejap mungkin saya cakap sumber makanan. Okey, supaya Malaysia mempunyai sumber makanan yang mencukupi. Kamu boleh buat macam tu. Lagi relevan sikit. Okay? Okay, semua sekali 118 patah perkataan lah. Done, sir. Okay. Lagi seorang? Done, sir. Okay. Baik. Inilah rumusan kita. Okay, ini 2 fokus. Maybe next time, next rumusan saya buat 3 fokus bagi kamu. Ini contoh rumusan yang cemerlang. Okey, jangan kamu guna semua pihak haruslah bla 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 semua tak boleh Jangan guna macam tu. Okey, guna seperti yang saya ajar. Okey. Baik. Yang tu dah habis rumusan. Sekarang kita pergi kepada tutorial 16. Okey, sekejap
tutorial 16. Okey, tutorial 16 karangan bahagian A. Hari ni kita nak tengok cara menulis email. Baik, saya dah bagi bahan 1, bahan 2, bahan 3. Kamu kena fikir sendiri apa isi yang dia cuba sampaikan. Saya nak tanya kamu nanti. Okey. Baik, kita tengok. Kita baca. Sir, I can't see the screen, sir. Can't see. Baik. Yang lain tak bagi tahu pun. Okey, sekarang boleh? Yeah, now okay. Okey. Tutorial 16 Okey. Baik, kita tengok kita nak buat karangan email hari ni. Bahan 1. Bahan 1 dia ada bagi tahu apa email yang kamu perlu reply lah. Kamu kena balas. Okey, daripada kalau dia dah bagi daripada kepada, kamu kena follow email ni Tak boleh kamu guna nama kamu sendiri sebab kamu kena balas email ini, bukan email rekaan kamu Jadi ini daripada Lee Kuberan 04@gmail.com kepada trisham08@gmail.com. Perkara dia pelancongan. Okey, contoh kamu tengok apa dia tanya. Selamat sejahtera Trisham. Apa khabar saudara? Maaf kerana sudah lama saya tidak menghubungi kamu menerusi email. Baru-baru ini, saya mendapat tahu bahawa salah satu tempat pelancongan yang terletak tidak jauh daripada kawasan kediaman kamu amat terkenal. ஓகே, உன் வீட்டுக்கிட்டே ஏதோ ஒரு இடம் ரொம்ப ஃபேமஸாக ஓடிக்கிட்டு இருக்காமே அப்படின்ட்டு. ஓகே, tempat tersebut dikunjungi ramai pelancong dari dalam dan luar negara. Saya ingin mengetahui, okay, here is the key thing. Faktor-faktor yang menjadikan, okay, faktor-faktor nampak? Faktor-faktor yang menjadikan kawasan itu dikunjungi ramai. Ada peta தெரிஞ்சுக்கோங்க. So you must write based on the factor lah. Tentu ada sesuatu yang menjadi rahsia dan keistimewaan tempat tersebut. Bolehkah kamu berkongsi dengan saya? Saya menantikan respons daripada kamu. Sahabatmu, Lee Kuberan. Okey? Baik. Ini contoh email dia lah. Jadi, ini apa yang kamu perlu tahu. Okey, dia dah bagi tahu apa yang kamu kena buat. Faktor-faktor. Tapi faktor-faktor tu dia tak sebut secara berterus terang. Dia bagi dalam bentuk gambaran. Okay, saya nak tengok macam mana kamu interpret. Okay, cuba observe bahan-bahan yang gambar-gambar yang terletak pada bahan 2. Okay. Jadi, apa faktor dia? Ini yang saya nak tanya kamu lah. Bisa Laci? Okay, kamu akan cuba dulu. Apakah faktor-faktor di sini? Faktornya adalah keseimbangan ekosistem, sir. Keseimbangan ekosistem kah? Apa kena mengena dengan kabel kah semua? Okay. எதனால இது மாதிரி என்ன இடம்? இது என்ன kediaman தெரிஞ்சிருச்சா? Tempat pelancongan tu apa you sudah tahu kah? Pantai, right? You see the gambar properly. What is it? Langkawi. Langkawi. So what's the first picture tell you? About the sea, sir. Okay, sea. Apa rendah gambar? Pantai. What's the base? Sir, view sir. Irma, let her try. I will come. Wait. And then this one? This one is like the lambang for Langkawi, sir. And this one, cable car. So இதெல்லாம் இணைச்சு என்ன ஃபேக்டர் நீ சொல்ல வர? The pembangunan over there, sir. Sir, they maintain the place very well, sir. So people always attracted to come. Kurang sesuai faktor dia.
Okay, sir. Okey, tak apa. Kita bagi Vaishnavi cuba dulu. Sir, kekayaan alam semula jadi. Okey, ya, boleh. எப்படி அது kereta கேபிள்காக கிட்ட கனெக்ட் பண்ணுவ? When we going time, we will see the view, right, sir? Good. இது எல்லாமே வந்து keindahan semula jadi. நேச்சுரல் அழகு நம்ம கிட்ட இருக்கிறது. Okay, keindahan alam semula jadi ya. Okay. Keindahan pemandangan semula jadi ataupun kamu boleh guna panorama. Okay, panorama. Wait பண்ணுங்க. Alright. வாங்க panorama semula jadi. அப்படி சொல்லலாம். ஸோ இதில் வந்து ஆக்சுவலி நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா மேபி pantai yang putih, laut yang biru. Lepas tu ada apa ni? Tempat-tempat menarik dan kita boleh menikmati keindahan semula jadi ini dengan menaiki kereta kabel. Okey, இது எல்லாமே அந்த keindahan. அழகு தான் மெயின். ஓகேயா? bahan 2 lah அது கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, bahan 3 Vishal, think and then tell me. Activities. Activity? Air. Activity air. Okay, that's good. அதாவது activity air சொல்றதுக்கு பதிலா அது என்ன சொல்லலாம்? Maybe வந்து sukan air. இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா water sportனு சொல்லுவாங்க. It is in your form 4 textbookல இருக்கும் பாருங்க. சுக்கான் அயர்னுவாங்க. Okay, so you tell me Vishal, first one is what? Scuba diving. Scuba diving. Apa kita cakap dalam bahasa Melayu? Selam scuba, right? Selam scuba. Selam scuba, very good. இன்னும் ஆழமா போனா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? More deep. Snorkeling, right? Pernah dengar snorkel? Snorkel. Dalam bahasa Melayu bersnorkel. Kamu bagi tahu yang salah satu sudah cukup lah. Okay, yang ini apa dia? Sukan air apa ni? Not sure. You talking to yourself Loud? Don't know, sir. Don't know, sir. What is it? Don't know. Okay. அடுத்தது இது? Parachute. Parachute. அதுல இங்கிலீஷ்ல கேட்கல, மலாயில கேட்கிறேன். அது பேராஷூட்னு சொல்லக்கூடாது மலாயில வந்தாலும். There is a specific name for all these things. சரி, இது என்னது? Boat, sir. Boat. Like kaya, is it? Kayaking. Kayaking இன்னொன்னு கூட சொல்லுவாங்க அது. banana boat சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் ஒண்ணுதான், kayaking concept தான். Okay, kayak. And this one? Memancing. Memancing. Tak tahu ni nanti kena red saya. Okay. Right. Okay, back to Visalachi. Can you guess the name? Sir, the down one surfing, is it, sir? Adah, surfing. Yeah, correct. But then what do you tell in Bahasa Melayu? Surfனா வந்து luncur. Ini adalah luncur air. Ini ialah luncur udara. Air skating. இது வந்து water skating. Okay. Baik. So you know ready faktor-faktor dia. First one நம்ம வந்து keindahan semula jadi பத்தி பேசணும். அது லங்காவியோட எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. எடுத்து நம்ம எழுதுற வேலை தான். Okay, so how to write, the one very important. Okay, ready Okay,
ஸோ நம்மளோட பிளானிங் pendahuluan, isi, kesimpulan isi dia 65 darab 2 130. Pendahuluan 35, kesimpulan 35. Always this is our planning lah. We aim for 200 Kalau lebih sikit macam hingga 210 masih okey. Lebih daripada itu kamu tak layak dapat markah cemerlang Ingat. Okey. Baik. Selalu kita mula dengan format dia yang betul Format dia kena bagi tahu daripada siapa kepada siapa, perkara apa. Okey, daripada kepada. Tak boleh create your own email kena reply untuk email yang diberikan dalam soalan. Jadi kamu kena follow dia punya email lah. Tadi daripada Kuberan dia tanya kepada Trisham. So sekarang kamu ialah Trisham. Okey, kamu copy paste dia punya kepada, dia akan jadi sini daripada lah. Okey. Lepas tu daripada இங்க இருக்கிறது அங்க kepadawா மாறிரும். And then perkara kamu jangan cakap pelancongan balik. Kita nak cakap apa? Faktor seorang lah. Apa ni maybe you can tell keistimewaan. Keistimewaan Pulau Langkawi. Like that. Okay. Ini format dia lah. Okay, sekarang kamu selalu kamu dah buat macam ni, lepas tu bagi salam hormat dulu Okay. Bagi dia salam hormat dulu. Kamu boleh cakap salam hormat. Kamu tak tahu format, kamu curi dia daripada sini. Tengok nampak tak? Dia cakap salam sejahtera kan? Kamu pun cakap lah. You know, a bit different. You boleh cakap macam ni. Salam hormat. Kita bercakap dengan Kuberan. Selamat hormat Kuberan. Sahabatku. Dia tak tahu tentang Langkawi. Maksudnya dia mungkin berada di luar negara kot. Okay. Sahabatku yang berada di mana? Di maybe Indonesia. Okay. Lepas tu you thank little bit first lah. Don't straight away go. Oh, this is the thing. Okay. நம்ம அந்த முதல்ல கொஞ்சம் சொல்லணும். உன்னோட email I well receive. I'm living happy here, there, how, your family how. Macam surat jugalah. Okay. But don't overdo that lah. Okay. Terima kasih atas kiriman email semalam. Dan bersyukur awak sihat sejahtera. Okay, contoh lepas tu kamu terus bagi tahu apa dia cakap dia terdengar apa, dia mendapat tahu salah satu tempat pelancongan yang terletak tidak jauh, amat terkenal, ramai dikunjungi dan mengetahui faktor-faktor dia. Okey. Jadi kita pun cakap lah. Okey, memang benar. Kamu selalu memang benar. Kabar yang anda peroleh. Okey, anda peroleh tentang destinasi pelancongan popular itu iaitu maybe I write yakni itu iaitu Pulau Langkawi di Kedah. Kerana pulau ini memang benar kabar yang anda peroleh tentang destinasi pelancongan popular itu, yakni Pulau Langkawi di Kedah, kerana okay, maybe too long already. Memang benar kabar yang anda peroleh tentang destinasi pelancongan popular itu, yakni Pulau Langkawi di Kedah. Okay, pulau ini kita cakaplah pulau ini
merupakan pulau peranginan yang istimewa. Saya masuk tugasan yang istimewa dan banyak aktiviti percutian yang dianjurkan, yang dijalankan. Okay, macam tu sudah cukup lah. Because our aim is 35 words only ni dah 48 dah. Wait. Okay. Salin. Kita dah buat pendahuluan dah. Done, sir. Dan 3. Okay. Baik. Okay. அதுக்கப்புறம் மறந்துடாதீங்க, kita kena bagi tahu kata penghadap. Okay. Saudara. Macam dekat surat. Sekarang ni bagi tahu, tak payah banyak-banyak penanda wacana because you need to make it like compact. You need to try to include all the things that are given to you. Okay. Okay. Saudara. Pertamanya, straight away. Ataupun kamu boleh guna pertama-tama. Firstly, dalam bahasa Melayu, pertama-tama no baiklah. நல்ல வார்த்தை அது, கத்துக்கீங்க. Okay, pertama-tama, pulau ini kaya dengan keindahan panorama semula jadi. Panorama is pemandangan yang luas lah. Semula jadi. Straight away like that. Okay. Then we tell what is the keindahan, so-called keindahan here. Okay. Para pelancong terpesona. Terpesona oleh. Terpesona maknanya oleh baikno, terpesona akan waradu. Okay. Terpesona oleh. That means impressed by. Okay. Terpesona oleh. Okay, kita cakaplah pantai-pantai yang putih, yang bersih, lautan yang membiru. Okay. Okay, kita cakap keindahan panorama. Para pelancongan terpesona oleh pantai-pantai yang putih bersih, air laut yang kebiru-biruan. Okay, make the reader to enjoy the scene. Okay, dan pelbagai pusat peranginan yang indah. Okay. Then you tell what this pemandangan indah do to the. Okay, உங்களோட main விஷயம் மறந்துடாதீங்க, எதனால அந்த புலாவுக்கு நிறைய பேர் வராங்க, இதுதான் main. Okay, faktor-faktor lah. Para pelancong terpesona oleh pantai-pantai yang putih bersih, air laut yang kebiru-biruan, dan pelbagai pusat peranginan yang didirikan. Okay, yang didirikan. Better. Okay, then we tell. Adhanale now. Suasana yang indah permai
indah permai ini, okey, cukup menenangkan fikiran dan okey, menenteramkan hati, selain menyatupadukan diri pelancong dengan alam sekitar yang tersergam indah di sini. They like union with the nature here. Okay. Cukup menenangkan fikiran, menenteramkan hati, selain menyatupadukan diri pelancong dengan alam sekitar yang tersergam indah di sini. Okay. Lepas tu kamu bagi tahu lagi. We need to talk about the cable car lah. நம்ம அதையும் டச் பண்ணிடலாம். Okay. Lazimnya pelancong menaiki kereta kabel untuk menikmati keseluruhan segenap keseluruhan keindahan pulau ini. Okey. Kita kira dulu berapa patah perkataan. Apa nak pakai add penumannya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 வரைக்கும் வந்துருச்சு. சரி விட்டுருவோம். 60 வந்துருச்சுல, விட்டுருங்க. ஓகே, அடுத்தது ஓகே, நீங்க முதல்ல இதெல்லாம் எழுதி முடிங்க. Then we want to talk about the sukan air. Okay, let's see. Okay, kita nak cakap tentang sukan air di situ. Okay, sementara itu, okay, saya guna satu penanda wacana. Sementara itu, okay, destinasi percutian ini menawarkan pelbagai aktiviti soalnya. Aktiviti soalnya satu patah perkataan saja. Aktiviti yang menarik dan menyeronokkan. Okey. Di samping bersiar-siar. Okey, di samping bersiar-siar dan bersantai. Bersantai na relaxing yourself. Okay. Pelbagai kegiatan. Koma, terutamanya sukan air untuk seisi keluarga.
Di samping bersia-sia dan bersantai, pelbagai kegiatan, terutama sukan air untuk seisi keluarga, digiatkan di sini. Okey, lepas tu kita bagi contoh. Okey. Antaranya termasuklah okey, kita bagi tahu apa dia. Antaranya termasuklah bersnorkel, selam scuba, luncur air, luncur udara, dan memancing. Okay, and then we tell what is the good about it. Sukan air. Okay, sukan air bukan sahaja meningkatkan tahap kecergasan, malahan menjadikan kesihatan mental ataupun menjadikan mental dan emosi lebih positif dan ceria. I think I missed one more, right? Kayak. Okay, let me search in the Google where this kegiatan Pulau Langkawi dijalankan. Ada kayak one. Saya letak di sini ya. Kamu tengok. Okay, kamu boleh nampak di sini. Kubang Badak Mangrove Tour. Kayaking. Jadi kamu ambil lah satu ni. Okay. Okay. Bagi yang mendahagakan thirst of this one, aktiviti lasak. Bagi yang mendahagakan aktiviti lasak, mereka pasti tidak melepaskan peluang untuk berkayak di Kubang Badak Mangrove Tour. Okay. Jungle Vela. Okay. Di sekitar Paya Bakau, Sungai Kubang Badak. Paya Bakau Kubang Badak lah, not sungai. Kubang Badak. Jadi kita tengok yang ni. 2, 3, 4. Lebih kurang 70 lah. Tak apa, penutup kita tak akan panjang sangat. So, dia sudah ada 30, 176 dah. Jadi, penutup kita buat pendek sajalah. Okey, kamu boleh tulis. Destinasi percutian ini menawarkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan menyeronokkan. Di samping bersia-sia dan bersantai, pelbagai kegiatan, terutama sukan air untuk seisi keluarga digiatkan di sini. Antaranya termasuklah bersnorkel, selam scuba, luncur air, luncur udara dan memancing.
Sukan air bukan saja meningkatkan tahap kecergasan, malahan menjadikan mental dan emosi lebih positif dan ceria. Bagi yang mendahagakan aktiviti lasak, mereka pasti tidak melepaskan peluang untuk berkayak di sekitar Paya Bakau Kubang Badak. Penutup, Okey, penutup. Bagi tahulah akhir bicara. You can use this one. Okay, then you make your, jangan lupa kamu masukkan penanda peribahasa. Jadi saya nak masukkan makan angin lah sebagai simpulan bahasa, iaitu peribahasa. Okay. How to tell akhir bicara, Pulau Langkawi memang ideal untuk makan angin dan bersantai bersama-sama seisi keluarga. Seisi keluarga. Okay. Saya menjamin bahawa awak paikuda adalah saudara akan memanfaatkan percutian dengan sebaik-baiknya. Cukup tak payah panjang berlerat. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cukup macam tu. Sembilan puluh, 60, 150, 196 patah perkataan. Beda. One more. Okay, kamu nak tutup, kamu kena sign dia kan. Saya menantikan respons daripada kamu. Kita ubah sesuai sikit. Respons awal saya nantikan. Respons saudara saya nantikan. Sudah 100 patah lah. Yang ni dia tak akan kira sebagai patah perkataan sahabatmu. Jadi kamu kena sign sebagai Trisham. Jangan lupa kamu bagi sign kamu sendiri. Hmm, 200 patah perkataan. Kamu kena masukkan at least satu peribahasa. Jadi itulah karangan email kamu. Jadi kita recap balik. Kamu kena bagi tahu daripada kepada perkara, follow kamu punya email. Jangan kamu bagi sendiri punya. Unless dia tak mention nama siapa-siapa, tak, dan okey lah. Okay, salam hormat. Lepas tu mention dia punya nama dia. Okay, ini kata penghadap. Lagi satu kata penghadap di sini. Lepas tu kamu tutup. Pastikan kamu tulis macam ni. Respons saudara saya nantikan, atau saya menantikan respons saudara.
Lepas tu jangan lupa untuk sign juga. Okey. Itulah format dia. Okey. Baik. Jadi tutorial 16 kita dah settle. Okey, kita masuk tutorial 17. Jom kita masuk tutorial 17. Tutorial 17 guys, pemahaman petikan sastra. Hari ini tema perbincangan kita ialah pertanian. Okey, saya petik beberapa bahan yang berkaitan dengan pertanian lah. Jadi saya ada di kat sini satu cerpen, satu sajak, lepas tu satu pantun. Berkaitan dengan kehidupan petani lah. Okey. Jadi baca bahan 1, 2 dan 3 yang berikut yang diberikan dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya dengan ayat anda sendiri. Okey. Baik, saya nak kamu cuba soalan nombor 1 dan 2 dulu. Okey, soalan 1 dan 2. Cuba kamu baca ketiga-tiga petikan. Okey, baca ketiga-tiga petikan. Lepas tu, kamu selalu baca soalan nombor 2 dulu. Saya lupa mau cakap yang ni. Yang ni, dia kata berikan maksud berbuah hampa. Sepatutnya membuahkan hampa. Not berbuah. Tukar, membuahkan hampa. Membuahkan hampa. Okey, berdasarkan semua bahan, nyatakan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh petani dalam menempuh kehidupan. Okey. அதாவது what are the challenges faced by the petani. அப்போ petikan சத்துள்ள ஒரு சேலஞ்ச் கொடுத்துருப்பாங்க. டைரக்டாக இருக்காது ஆன்சர், நீங்களே சொந்தமாக தான் கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே ஒரு சபாரா நீங்கள் சொல்லுங்கள், இல்லை ஓவராலாக படிச்சுட்டு நீங்கள் சொந்தமாக உங்கள் ஆயாட்டில் சொல்கிறதா இருந்தாலும் சொல்லலாம். இதில் ஒரு சபாரன், இது ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு என்ன அதோட சபாரான்னு பாருங்கள். இது ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு என்ன அதோட சபாரான்னு பாருங்கள். Hari ini saya nak tengok. Ni soalan dia susah sikit sebab ini soalan saya reka lah. Jadi susah sikit lah untuk kamu jawab. Jadi cuba kamu cari apa dia punya cabaran yang dia sembunyikan di sini. Petikan sastra is not as easy as petikan umum. Petikan umum kamu boleh terus ambil dia punya isi, terus masuk dalam jawapan kamu. Tapi sastra tak boleh. Kamu kena baca, interpret dan jawab dalam bahasa kamu sendiri. Okey, itu perbezaan dia. Baik, kamu boleh mula sekarang. Cuba. Jangan kamu cakap tak tahu. Senang saja, saya bagi 10 minit. Jangan kamu cakap tak tahu pula. Saya bagi kamu 10 minit. Baik, kita bincang dulu. Okey, இது வந்து என்ன கதைன்னா சேப்பேர். Okey, சேப்பேர் வந்து ஒரு sejenis இது nama bagi sebatang sungai lah. Ceper terus menggila dan mengamuk. Juga sehingga seluruh anak buah kampung kami menjadi papa kedana pada tahun itu. Papa kedana maksudnya miskin. Bapa kemudian kembali kepada ketitir juga. Ketitir I think like sayur lah, sejenis sayur. Setiap kali bapa pulang daripada rimba belantara berdenak burung, maksudnya tangkap burung. Rimba belantara maksudnya hutan. Bapa pulang membawa gadung seguni 2. Gadung tu ada tak anda sejenis kejap let me, adalah sejenis pokok yang beracun, tetapi kalau kita rendam dalam air, pokok tu kira madri lah, ada boleh dimakan lah. So அதுதான் வருஷம் full no beras, only sayur-sayuran. Tahun itu kami makan gadung. Itulah kerana padi habis jahanam, kerana sungai Ceper betul-betul mengamuk. Dan ibu waktu itu macam Ceper juga, betul-betul naik angin dan mengamuk. Naik angin dan mengamuk mengentang Ceper yang ganas dan tidak berkemanusiaan itulah. Ibu asyik mengalah, tetapi ibu tidak kalah seterusnya. Apabila Ceper kembali tenang dan air tidak lagi membedal, ibu kembali ke sawah semula dan tahun berikutnya kami tidak lagi makan gadung. Sekali ibu kembali mengamuk lagi dan puncanya daripada Ceper juga. So இந்த மாதிரி அப்பப்போ அம்மாவும் கோவப்படுறாங்க சேப்பேர் மேலே, ஏன்னா சாப்பாடு இல்லாமல் போயிடுது. Kali ini bukanlah kerana banjir yang dibawa oleh Ceper yang melanda padi. Musim itu musim kemarau pula.
Tak sangka kemarau akan memanjang sampai berbulan-bulan. Sawah habis kering. Lembu kerbau asyik diheret ke cepir sahaja untuk menghilangkan dahaga kerana semua telaga dan kubang di sawah kering. Baru-baru yang dulunya tidak pernah kering pun kering juga. Okey. Lawan first bahan. Bahan kedua, kecek அப்படின்ற ஒரு saja. Di kampung, seorang petani membuka akaun kemiskinannya di ruang kedaifan, kemiskinan maksudnya, dan mengunci sedozen anak-anaknya di dalam pagar sengsara. He have to lock all his children in the gate of torture. Tetapi dia tidak pernah mencantum kekayaan orang lain ke dalam getirnya yang sudah lama berumbi. But then dia tak pernah merompak kekayaan orang lain ke, pora pada harta kekayaan atau meminta mereka. Tuhan tidak pernah mungkir, mencatat setiap angka dan nilai hitungannya paling kecil ke dalam akaunnya di rumah keadilan. கடவுள் எதையும் மிஸ் பண்றதில்ல, எல்லாத்தையும் கணக்கில் எடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okey, bahan ketiga. You tengok dia punya dua baris yang terakhir dah cukup. Dikerah petani segala kudrat menyuap mulut keluarga tercinta. Have to put in all his effort just to feed his lovely family. Hidup petani banyak cabaran, kemarau, banjir antara bencana. Kemarau datang melanda tanaman, padi dijaga membuahkan hampa. Okay, kemarau வந்துச்சுன்னா படியும் வந்து என்னமோ ஆவாது. நான் சொல்ல மாட்டேன், நீங்க சொந்தமா கண்டுபிடிக்கணும் membuahkan hampana. Setelah jenuh rezeki dicari, berharap hidup akan diberkati. After cari rezeki bekerja keras, harap hidup tu akan direstui lah. Okay, baik. Kita tengok. Vishal, apakah maksud ni? Membuahkan hampa. Tidak berhasil. Membuahkan apa maksud? Hampa apa maksud? Macam tu. Berhasil. Berhasil. Membuahkan maksudnya? Hasil. Hasil. Hasil saja tak betul tu. Menghasilkan. You kena ikut dia punya konteks lah. Faham? Okay, kena bagi tahu menghasilkan. Okay, berdasarkan bahan 3, maksud membuahkan hampa ialah menghasilkan. Okay, apa dia hampa tu? Kosong. Menghasilkan. Hampa tu kosong. Yes, kekosongan lah. Kamu tukar jadikannya kekosongan. Ini baru betul. Membuahkan hampa maksudnya menghasilkan kekosongan. That means padi வந்து பெருசா இருக்கும் ஆனா உள்ள isi இல்ல. Menghasilkan kekosongan. Okay. Ni jawapan dia. Menghasilkan kekosongan. Okay. Next one. Jadi kita tengok next one. Okay. Visalachi. Berdasarkan bahan 1, apakah cabaran yang dihadapi oleh para petani? Berdasarkan bahan pertama, cabaran yang dihadapi oleh petani ialah kemiskinan. Kemiskinan. Sorry, bahan dua. Bahan satu, petani tidak dapat membekalkan makanan bagi keluarganya. Bahan 1 mah. Yes sir.
Tidak dapat membekalkan makanan kah? Yes sir. But he still managed to give gadong. Another one more important one. சரி bahan dua என்ன அர்த்தம்? Kemiskinan sir. Kemiskinan. Yes sir. Okay. Yang itu apa dia? Kemiskinan yang menyukarkan kehidupan. Kehidupan keluarganya terutamanya anak-anaknya. Dia tak boleh bagi apa-apa kepada anak-anak dia. Okay. Yang bahan tiga? Bencana sir, bencana yang Bencana kah? uh, Actually, the bencana should be here. Bahan satu. Remember they talking about banjir and kemarau here? yes sir. You put it here. Here you can get another one more. What is that? So the first one dikera petani segala. They have to spend all of their energy just to feed their lovely family. That one also cabaran. Okay? Right. Betul lah. Kamu dah dapat semua jawapan dia. Anda mata கண்டுபிடிக்கணும். Okay, berdasarkan semua bahan. cabaran எந்த bahan சொல்லாம கூட எழுதலாம் actually. You can just write. Okay? இது வந்து 3 bahan இருந்துச்சுன்னா 4 markah தான் கண்டிப்பா. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh petani dalam menempuh kehidupan ialah, okay, then we tell the first one ialah kemiskinan. Sorry, the first one is the cuaca, right? Ialah petani terpaksa berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu. Itu seperti banjir dan kemarau yang boleh memusnahkan tanaman mereka. Macam tu. Selain itu, okay, petani juga terpaksa berhadapan dengan cabaran, dengan masalah. The second one is kemiskinan. Kemiskinan yang menyukarkan, petani untuk memberikan, dia berikan apa, kehidupan yang baik kepada anak-anaknya kan. Untuk memberikan kehidupan yang baik kepada anak-anak mereka. Okay. Seterusnya, okay, petani juga terpaksa apa? Dikera petani segala kudrat. Kudrat tu tenaga. Okay. Terpaksa mengerah fulla புழிஞ்சு எடுக்கிறது. Mengerah sepenuh tenaga untuk mendapatkan pendapatan bagi menyarah keluarganya. Itu juga cabaran-cabaran yang dihadapi oleh petani. They have to work really hard. Ini jawapan-jawapan dia lah. Kamu boleh salin.
Dan sir. Dan 2 Dan sir. dan 3. Okey. Baik, kamu tengok soalan ketiga, soalan keempat. Lepas tu soalan kebat tambahan saya bagi 4 lagi. Jadi total ada 6 soalan. Sila cari isi. Sila cari isi. Jangan kamu membuahkan hampa kepada saya seperti yang kita jawab tu. Jangan kamu menghasilkan kekosongan. Cuba cari isi. Mungkin kamu tak perlu tulis di sini. Catat di satu live muka surat. Jangan next week kamu baru nak gelabah. Saya dah bagi tahu. Cuba cari isi sebab kita nak pergi dengan cepat. Jadi kita tak mau ambil masa untuk fikir-fikir semua. Okay, kamu fikir kat rumah. Alright, itu sahaja untuk minggu ini. Kita akan jumpa pada kelas yang akan datang. Okay, jumpa lagi di kelas yang akan datang. Okay, bye guys.